cerita lagi berkenaan dengan beberapa perkara. Tuan Ibrahim Tuan Man salahkan apa orang kata, salahkan PAS salahkan Bersatu kerana tidak berjaya tawan Selangor. Tuan Ibrahim Tuan Man tanda-tanda kiamat kerana bila PAS berjaya jadi kerajaan walaupun 18 kursi, itu saya kata itu tanda kiamat ke itu tanda khianat. Kita tengok nanti. Tun Mahathir bakal jadi calon di Kemaman. Okey. Suara tidak puas hati sudah kedengaran di kalangan ahli-ahli PAS. Menarik untuk kita dengar. PN bidas kerajaan tukar kepada kenderaan elektrik. Tapi, dan Zuraida mahu kekal relevan. Apa agenda bersama NGO Wanita Melayu? Okey, now yang menarik tuan-tuan adalah berkenaan dengan ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia melemah hari ini, jatuh ke paras yang paling rendah sejak daripada 20 lebih tahun. Dan saya akan ulas kenapa kalau PN memerintah sebenarnya dia akan lagi lebih teruk, dan kenapa dengan PM memerintah, PMX memerintah, keadaan sekarang kita telah berjaya kawal dengan baik. Okey, ini kita akan tengok pada penghujung nanti insya-Allah. Okey, kita akan tengok hujahan-hujahan saya berkenaan dengan perkara ini dan kenapa PMX telah berjaya menyelamatkan kita dalam keadaan supaya tidak jatuh lagi teruk daripada pernah berlaku. Ini kali kedua yang berlaku. Setelah berlaku pada tahun 2022, dia jatuh pada paras RM4.70 lebih sen. Baik, yang pertama sekali, kita pergi ke isu semasa dahulu. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, PN main isu ni tau. Dia main isu apa? Dia kata, kerajaan telah menyekat Awesome TV. Kerajaan sekat Awesome TV? Okey. Cerita dia macam ni. MyTV telah pun, dia ada satu syarikat swasta nama dia Awesome TV. Now, Awesome TV ni adalah problem-problem dia dan sebagainya yang saya malah nak dedahkan lah. Ada internal problem dia dan sebagainya. Okay, fine. Namun begitu, apa yang berlaku? MyTV telah mengambil inisiatif untuk mengeluarkan Awesome TV daripada MyTV. Jadi sekarang ini tinggallah Awesome TV ni dalam Astro saja. So MyTV tak ada Awesome TV dah. Jadi PN, pihak-pihak puak-puak PN ni, penganut ajaran sesat ni, mereka telah memainkan isu kerajaan telah menyekat Awesome TV. Nah, kalau kerajaan sekat Awesome TV, kenapa Awesome TV itu masih ada dalam Astro? Ya, MyTV telah dikeluarkan. MyTV telah mengeluarkan, telah mengeluarkan sementara Awesome TV. Isu dia sebenarnya bukan kerajaan atau Menteri Komunikasi telah menyekat Awesome TV. Sebenarnya apa yang berlaku? Baca. Okey. MyTV gantung siaran Awesome TV berkuat kuasa 2 November. Okey, MyTV Broadcasting, MyTV mengumumkan penggantungan siaran saluran TV Awesome TV di platformnya berkuat kuasa 2 November ini. MyTV menerusi kenyataan media pada Khamis menyatakan keputusan itu diambil berikutan wujudnya isu-isu komersial melibatkan MyTV dan Awesome TV meskipun pelbagai langkah telah dicuba untuk diambil. Penggantungan saluran Awesome TV adalah amat dikesalai dan MyTV mohon maaf kepada penonton di atas sebarang kesulitan. MyTV menghargai segala sokongan dan kerjasama para penonton dan terus meningkatkan usaha. Okey. Dia tulis ini sebabnya adalah dia kata wujudnya isu-isu komersial. Saya jelaskan itu. Isu komersialnya adalah MyTV tak bayar hutang, Awesome TV tak bayar hutang kepada MyTV. Itu dia. Dia MyTV tak nak sebut, saya sebut. Kan? Awesome TV berhutang kepada MyTV, hutang itu tidak dijelaskan, therefore MyTV gantung. MyTV gantung sehinggalah hutang itu dijelaskan. Itu sebab dia. Tak ada kena-mengena dengan kerajaan, bukannya arahan Fahmi Fazil, bukan arahan kerajaan, bukan arahan sesiapa, tetapi ini adalah isu komersial. Mungkin MyTV tak berani nak sebut, tapi saya sebut. Bahawa Awesome TV ada berhutang, kira berhutang. Dia setiap kali dia nak air tu, dia orang kena bayar certain amount untuk airing. Tetapi perkara itu tidak dimaterikan. Mungkin ada perjanjian, I don't know how much dan sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi perkara itu menyebabkan MyTV penalize Awesome TV dengan tidak menyiarkan Awesome TV sehinggalah Awesome TV menjelaskan bayaran tersebut. Unless kalau Awesome TV kata tak, Iswardi tipu, keluarlah kenyataan mengatakan sebaliknya. Kan? Kita cabar Awesome TV. Kita tahu beberapa kali Awesome TV ni mencabar kerajaan yang ada. Tapi kita tak ambil tindakan, tuan-tuan. Kerana bagi kita, ada setengah-setengah benda tak apa.
Dia melibatkan kritikan saja tidak menjadi masalah. Asalkan bukan fitnah. Adalah sekali dia fitnah. Tapi dah berjaya dibetulkan. The rest tu, kita tak ada masalah dengan isu-isu tersebut. Now, isunya bila dia tak mampu nak bayar, sekarang ini yang berlaku kepada MyTV. Jadi kita boleh tahu. Kita boleh tahu bahawa ini sebenarnya yang berlaku. Tetapi dia orang nak putar lah. Putar belit. Awesome TV channel berapa dalam Astro? Pacman Al-Bangsa Majuri bertanya. Entahlah. Saya sendiri pun tak tahu. Saya jarang tengok TV, tuan-tuan. Serius saya kata. Saya jarang tengok TV. Jadi saya tak tahu. Jangan tanya saya. Baik. Habis cerita kat situ. Berita baik untuk rakyat Malaysia. Terutamanya, kerajaan kita telah berjaya menandatangani satu perjanjian dengan negeri India. India luluskan ekspor 170 tan beras putih ke Malaysia. Alhamdulillah. 170 tan. Bukan 170 tan. India luluskan ekspor 170,000 tan beras putih ke Malaysia. Kerajaan India pada hari Rabu 18 Oktober, iaitu semalam, telah meluluskan ekspor 170,000 metrik tan beras putih bukan basmati ke Malaysia sebagai tanda persahabatan istimewa antara kedua-dua negara. Keputusan oleh kerajaan India mencerminkan hubungan rapat antara India dan Malaysia serta selaras dengan kedasar berterusan India untuk menyokong usaha-usaha kerajaan negara-negara sahabat dalam memelihara jaminan makanan domestik. Okey. Keputusan untuk membenarkan peruntukan khas beras putih ke Malaysia telah dimaklumkan oleh Menteri Luar India, Dr. S. Jaishankar kepada Menteri Luar Malaysia, Datuk Seri Dr. Zamri melalui panggilan telefon pada hari yang sama. Tambahnya, Zamri mengucapkan penghargaan kepada kerajaan India atas sokongan yang diberikan kepada rakyat Malaysia. Makluman diperlukan untuk kuota ekspor khas beras putih bukan basmati untuk Malaysia telah dikeluarkan oleh pengarah Direktorat Perdagangan Luar India pada 18 Oktober. Tambahnya, sejak September pengguna Malaysia menyaksikan kenaikan ketara harga beras putih import ekoran masalah bekalan beras yang dihadapi dunia kerana perubahan iklim selain sekatan ekspor yang dikenakan oleh negara pengekspor utama padi termasuk India. Jadi kita dapat saksikan macam saya kata gitu. Telur, beras dan sebagainya, kita akan dapat saksikan keadaan akan kembali normal setelah perundingan tersebut berlaku. Namun begitu, diwujudkan Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Kan, food security. Dia nama itu keterjaminan makanan. Dan salah satu perkara yang sudah dibincangkan dan sudah difikirkan dan sudah pun hampir nak dilaksanakan adalah di mana kita nanti sudah mula meninjau untuk tidak lagi bergantung kepada ekspor. Sekarang ini kalau tak silap saya, kita masih bergantung 60% kepada import, bukan ekspor, sorry. Import beras daripada luar negara, daripada Vietnam, daripada Thailand, daripada India dan sebagainya. Jadi selepas ini insya-Allah usaha kerajaan adalah untuk nak menambahkan lagi, terutama sekarang ini penemuan terbaru di mana 5 padi yang boleh dituai 5 kali 2 tahun, 5 kali 2 tahun telah pun dikeluarkan, dan Sarawak mengatakan bahawa mereka telah pun mendapat satu benih daripada Vietnam di mana boleh mengeluarkan, kalau tak silap saya, 3 kali setahun. 3 kali setahun. So maksudnya dalam tempoh 2 tahun 6 kali. So lebih baik daripada 5 kali. Dan Sarawak pun telah mula melihat bagaimana cara untuk menanam sendiri padi tersebut dengan keluasan lebih, kalau tak silap saya, berbelas ribu hektar tanah. Mungkin belasan ribu hektar. Yang tu nanti kerajaan Sarawak dah pun announce sebenarnya. Dan dalam peringkat kajian dan dalam peringkat pelaksanaan. Jadi so kita boleh saksikan for the next 3 to 5 years insya-Allah daripada segi beras kita berkemungkinan tidak akan menghadapi shortage sekali lagi setelah kerajaan mengambil inisiatif untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada import beras. Begitu juga dengan masalah telur. Telur juga sekarang ini kerajaan telah pun mengambil inisiatif untuk memastikan bahawa dalam masa setahun dua ini kita selama ni memang tak bergantung import kepada telur pun sebenarnya. Import telur. Kita menghasilkan 120% telur di dalam negara kita, di mana 20 ke 30% itu kita ekspor. Namun begitu disebabkan oleh PKP, disebabkan oleh penutupan negara tempoh hari, maka 120% yang kita buat sejak sebelum 2020 telah berkurangan sehingga hanya menjadi 100%. Meaning to say, kita tak cukup tampung di dalam negara sehingga kita kekurangan. Ini berlaku pada zaman Muhyiddin Yassin. So sekarang ini kita sudah kembali kepada normal dan insya-Allah dalam setahun dua ini kita akan kembali mengeluarkan telur, negara mengeluarkan telur ayam lebih daripada 100% untuk tujuan ini. Baik.
Ramai yang tak tahu tuan-tuan, dalam beberapa hari ini, Dewan Perniagaan Pulau Pinang telah menuduh Chow, iaitu Ketua Menteri Pulau Pinang sebagai tidak cekap dan sebagainya. So hari ini keluar kenyataan, Chow keluarkannya. Saya beberapa hari ini tak nak komen dulu benda ni kan. Dah kita boleh komen. Tuduhan tak cekap Chow saman Ketua Perniagaan Pulau Pinang. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yu berkata keputusan untuk mengambil tindakan terhadap ahli perniagaan Tan Kok Ping dipersetujui sebuah suara dalam mesyuarat Exco. Ketua Menteri Pulau Pinang Chan Kon Yu berkata beliau akan menyaman ahli perniagaan Tan Kok Ping kerana membuat kenyataan berunsur fitnah terhadap beliau semalam. Chow berkata keputusan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Tan dipersetujui sebulat suara dalam mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tan dalam satu sidang media dalam bahasa Mandarin semalam menggelar Chow sebagai tidak cekap, jahil dan tidak tahu malu kerana mengelak soalan mengenai perjanjian jual sebidang tanah industri di Batu Kawan. Bagaimanapun, Chow menepis sindiran Tan itu dan berkata agensi kerajaan negeri yang terlibat dalam perjanjian itu sudah menjawab bagi pihaknya. Dalam satu kenyataan ringkas, Chow berkata mesyuarat agung Exco menganggap kenyataan dibuat Tan sebagai mengaibkan dan menjatuhkan maruah Ketua Menteri. Mesyuarat kerajaan memutuskan supaya tindakan undang-undang perlu diambil terhadap Presiden Kehormat Semua Hidup Dewan Perniagaan Cina Pulau Pinang itu. Tindakan undang-undang ini akan diuruskan peguam untuk tindakan selanjutnya. Pada Selasa lalu, Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang mengumumkan perjanjian tanah seluas 226 hektar itu dibatalkan susulan perubahan pegangan saham dalam UMAC Land kepada pemaju. Okey, so saman tersebut akan berlaku kepada Ketua Dewan Perniagaan Cina di Pulau Pinang ini kerana telah memfitnah berkenaan dengan perjanjian tanah. Yang tu nanti biar mereka settlekan. Detail tu nanti kita akan tengok kemudian bila proceeding isu tu dah bermula. Baik. Dalam kesenyapan, kalau tuan-tuan perasan Azmin macam senyap je Azmin sekarang ni kan. Zuraidah Kamarudin pergi mana Zuraidah Kamarudin ni? Macam senyap je dia. Rupanya ada cerita. Kan Zuraidah itu dia keluar daripada Parti Keadilan, kemudian dia melompat masuk ke dalam Bersatu. Kemudian sewaktu dalam kerajaan Bersatu itu, dia lompat masuk ke dalam Parti Bangsa Malaysia, PBM, yang dikotai oleh Larry. So, dia masuk dalam PBM yang dikotai oleh Larry. Setelah itu, dia dipecat daripada PBM. Setelah dia dipecat daripada PBM, dilihat dia seperti bergentayangan. Bergentayangan kesana kemari, tak ada parti dah tuan-tuan. So, tiba-tiba hari ini keluar kenyataan ini. Zuraidah bersama 19 NGO anjur himpunan 1000 wanita Melayu. Bekas Naib Presiden PKR Zuraidah Kamarudin mengetahui 19 NGO akan menganjurkan persidangan wanita Melayu pada 28 Oktober. Katanya pihak penganjur akan menyebut bekas Perdana Menteri Mahathir untuk menyampaikan ucapan. Mahathir juga. Kan? Zuraidah berkata walaupun majlis itu diberi nama Himpunan 1000 Wanita Melayu, namun dia menyangka lebih 1000 akan hadir. Melalui pernyataan merentas parti, tujuan perhimpunan untuk mendapatkan kata sepakat dalam menangani cabaran ekonomi dan politik semasa, katanya. Kata Zuraidah, penganjur telah menerima kira-kira 1,500 pendaftaran untuk penyertaan ke perhimpunan itu yang akan berlangsung di IDCC Shah Alam dari 8 pagi hingga 5 petang. Wakil daripada 19 NGO di seluruh negara akan berkumpul dan akan ada 10 perwakilan akan membahaskan isu berkaitan politik, ekonomi dan pendidikan mengenai wanita Melayu. Zuraidah berkata antara tokoh yang hadir adalah Prof. Dr. Solehah Yaakob, Pemimpin Bersatu Mas Arianti Samsudin, Pemimpin PAS Nuraidah Saleh dan Haniza Talha. Zuraidah yang juga ditanya jika pemimpin lain daripada parti politik berbeza akan dijemput, termasuk isteri Perdana Menteri Wan Ismail, Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Kita terbuka program ini kepada semua wanita Melayu, katanya. Jadi banyak yang buat pendaftaran secara talian, tak pasti Wan Azizah tengok online atau tidak. Kita mengalu-alukan kedatangan Wan Azizah, the First Lady of Malaysia. Dia yang sebut Anwar tak pernah kata First Lady of Malaysia. First Lady of Malaysia adalah yang Permaisuri Agong. Pada Mei tahun lalu, Zuraidah meninggalkan Bersatu dan menyertai PBM. Kemudian, pada Disember tahun lalu, dia dan 10 ahli dipecat ekoran krisis dalam PBM yang berlegar. Awal tahun ini, Zuraidah dipilih sebagai timbalan Presiden Mufakat Nasional. Pada PRU ke-15, Zuraidah bertanding di atas tiket PBM. Okay. Now, kalau tuan-tuan perasan sekarang ini, semua kembali kepada Mahathir. Kan semua sekarang ini mula nampak kembali kepada Mahathir. Zuraidah mula nampak kembali kepada Mahathir. Baru-baru ini Mahathir dijemput untuk satu program, ialah program berkaitan dengan politik jugalah. Walaupun dalam keadaan dia macam tu, ada kesian aku tengok kan. Kesian aku tengok. Tiba-tiba dia tetap juga dipanggil. Tapi tak ada jadi masalah lah.
Kenapa? Dan yang menariknya, PAS dikatakan akan meletakkan Tun Mahathir sebagai sebagai calon di Kemaman. PRK Kemaman semua berhak jadi calon termasuk Dr. M, kata Taqiyuddin. Mana-mana individu termasuklah bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir berhak menjadi calon Perikatan Nasional PRK Kemaman, kata Setiausaha Agong. Taqiyuddin berkata, pucuk pimpinan masih mempertimbangkan perkara itu termasuk mengekalkan penyandang sebelum ini Cik Alias Ahmad yang menang dengan majoriti 27,000. Semua rakyat Malaysia berhak menjadi calon asalkan rakyat Malaysia. Dia tak kira orang Terengganu atau orang mana sebab dia calon parlimen. Tak semestinya boleh jadi beliau dan boleh jadi orang lain. Belum putuskan lagi, katanya. Taqiyuddin diminta mengulas sama ada Mahathir bakal dipilih calon PN pada PRK Kemaman susulan kabar angin bertiup sebelum ini. Pada PRK 15, Cik Alias menang dengan 27,000. Okey, namun kemenangan tersebut dibatalkan. Nah, kenapa semua beralih kepada Mahathir sekarang ni, tuan-tuan? Kan, Zuraidah mula beralih kepada Mahathir, kemudian cerita Muafakat Nasional. Muafakat Nasional ni adalah sepatutnya di antara golongan yang yang PAS pro kepada UMNO, kan, yang nak menarik UMNO yang bersama sekali lagi UMNO yang bersama dengan PAS, itu yang pertama. Kemudian yang mana tak dipersetujui oleh Bersatu. Okey, saya rungkaikan macam ni, saya cerakinkan macam ni. Nah, kita kena faham, Bersatu tak nak UMNO. Tuntas, habis. Titiknya kat situ. Bersatu tak nak UMNO per se, tak nak UMNO versi Zahid, tak nak. Jadi apa yang mereka nak adalah mereka nak UMNO yang menyebelahi mereka. Termasuklah Hishamuddin Tun Hussein On, the gang lah, yang sekarang ini digantung. Tak dipecat, digantung. Okay? UMNO bijak, kalau dia pecat, dia akan jadi lompat parti. Digantung, tak jadi lompat parti. Kecuali kalau Hishamuddin nak letak jawatan. Itu cerita lain. Nah, apa yang berlaku? Zuraidah Kamaruddin dikeluarkan daripada Bersatu. Nah, bila dia keluar daripada Bersatu, dia masuk PBM, sekarang bersama dalam Muafakat Nasional. Soalan dia adalah, adakah yang ini geng yang masih bersama dengan Bersatu atau geng yang anti Bersatu? Di dalam Bersatu tu sendiri, ada yang nak Mahathir, ada yang tak nak Mahathir. So, perasan tak tuan-tuan, kenapa PAS yang ia nakkan Mahathir, Tun Mahathir, tetapi bukan Bersatu? Dia naik ke pentas Tun Mahathir, dia bercakap tentang, Tun Mahathir naik ke pentas PAS, pakai baju PAS, Hadi yang menyebut tentang Tun Mahathir ini sebegini, sampai siapa yang bertanya soalan tentang memali, maka dia adalah syaitan. Kalau tuan-tuan ingat lah kan. Jadi dalam keadaan itu, kenapa? Nah, kita kena lihat, sekarang ini Bersatu ni umpama boyfriend yang sudah hilang kerja. Kan, boyfriend yang dah hilang kerja, dah tak ada duit, dah tak ada pekerjaan. Sebelum ini dia pangkat besar, kan, gaji besar, naik kereta besar. Sekarang kereta pun dah nak kena tarik, tuan-tuan, 4 bulan tak bayar, RO dah keluar. Umpama macam tu lah, bukan saya kata kereta dia, umpamanya macam tu. So, taring tu dah tak ada. Janji-janji manis Perikatan Nasional itu tak nampak. Bersatu itu tak nampak. Jadi akhirnya PAS perlukan kesinambungan untuk nak menang dalam PRU ke-16 akan datang. Mereka tahu mereka dah tak boleh harapkan dana daripada Bersatu. The fund is no longer there. Baru-baru ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, ni saya nak cerita, saya tambah lagi cerita semalam. My Airline tiba-tiba hentikan hentikan operasi. Stranding 100 lebih ribu orang yang dah beli tiket melebihi 20 juta duit. Why? Kenapa? Sebab dia orang dah dapat tahu bahawa ketua dia orang akan ditahan di bawah AMLA. Once dia dapat tahu ketua mereka ditahan di bawah AMLA, the moment dia freeze, dia kena keluarkan duit itu secepat mungkin. Ni maklumat yang saya dapat lah. Betul? Tak betul? Kita akan dengar daripada SPRM nanti. Isunya adalah dia kena keluarkan duit itu secepat mungkin. Kerana once you charge di bawah AMLA, maka akaun semua kena freeze. Jadi ada yang mengaitkan skamer-skamer ini dengan Bersatu, di mana mereka cuci duit. Ada yang kaitkan sedemikian sehingga nama Muhyiddin Yassin terpalit. Dia tahu tak tahu, itu saya letak kat tepi dahulu. Itu kita minum kopi, kita boleh cerita. Tetapi sekarang ini, wang yang berlegaran itu, inilah dikatakan company yang cuci duit. Company yang cuci duit. Now, sekarang itu dah kena freeze, akaun Bersatu dah kena freeze, anak menantu Muhyiddin dah kena buru. Ini menantu Muhyiddin adalah key person yang tahu tentang duit. Lari dulu. The moment dia kena tangkap, tuan-tuan, pecah tembelang. Goldman Sachs sekarang ni, Roger Ng sudah dipanggil balik.
The moment Roger Eng dedahkan segala-galanya, habislah perjanjian yang Roger Eng kata, kalau sekiranya saya dedahkan yang saya tak pernahkan dedahkan sebelum ini, Muhyiddin Yassin akan, bukan Roger Eng cakap, tapi apa orang kata, satu akhbar dari luar negara kata, Muhyiddin Yassin akan menghadapi masalah. Now Muhyiddin dan Bersatu di attack kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, tuan-tuan. Yang merasa panas attack itu adalah PAS. So PAS kata, kita kena berlepas diri daripada Bersatu. Kita kena berlepas diri daripada Muhyiddin Yassin. So kita nak turn kepada siapa? So dia lantiklah, jumpalah Tun Mahathir. Tun Mahathir, kita lantik kamu sebagai penasihat kepada 4 negeri. Tuan-tuan ingat tak, saya kata bahawa tempoh hari sepatutnya nama Mukris Mahathir naik di Kedah. Kemudian Mukris kata tak jadi. Sebenarnya macam saya kata, perancangannya bukan Mukris. This has never been about Mukris. This has always been about Mahathir. So the offer yang ditawarkan adalah 1 seat for me to sit in parliament. 1 seat for me to sit in parliament. Boleh. Nak dapatkan apa yang kamu nak, boleh. Tapi 1 seat for me to sit in parliament. Jadi itulah keluar cerita yang mengatakan bahawa Mahathir akan bertanding di Kemaman. Bertanding di Kemaman. Kenapa perlukan satu kerusi? Kenapa perlukan satu... Bukan Mahathir nak masuk sangat dalam parlimen pun. Dia pencen Perdana Menteri, pencen Menteri, pencen Ahli Parlimen. Dah cukup, dah set him for the rest of his life. Yang tinggal kita pun tak tahu berapa lama lagi kan? Enough. But it's never been about that. It's always been about what can dia dapat kalau dia nak bagi sesuatu kepada PAS. Tuan-tuan ingat, Tin Melo tu cukup besar ke nak kutip duit? Memanglah 4 tahun lagi nak pilihan raya. No, they have to do it now. Dia orang tahu they are in trouble. Dia PAS tahu dia orang dalam masalah sekarang ini. Sebab itu kenapa kedengaran cerita juga ada di kalangan ahli PAS kata kita kena bersama dengan kerajaan. So they have to explore options. Di mana dia orang tak boleh tidak mesti ada dana. Tuan-tuan ni macam ni. The moment kita dah mula bagi duit kepada orang bawah kita dengan jumlah yang begitu banyak, momen itulah penagih-penagih duit ni, saya panggil mereka penagih-penagih duit, akan mula bertanya, mana lagi? Kat mana lagi? Kamu tak bagi, minta maaf, kami dah buat kerja. Fisabilillah, tak fisabilillah. So ada di kalangan dalam PAS yang sekarang tak puas hati. Dia kata, kenapa nak bagi kepada Tun Mahathir? Of course pimpinan tak nak bagi tahulah. Cerita ni adalah cerita yang tak didedahkan kepada walaon-walaon kat bawah tu, macam-macam kat bawah tu tak tahu. Tetapi ini peringkat pimpinan. Peringkat pimpinan nak menghadapi PRU perlukan kos yang banyak. Dua PRU 14 dan PRU 15, dua-duanya ditaja. PRU 14 PAS ditaja oleh UMNO. PRU 15 PAS ditaja oleh Bersatu. PRU 16 nanti. So macam mana kau tahu dia ditaja tuan-tuan? Kita tengok berapa banyak PAS bertanding secara kerusinya di kedua-dua PRU tersebut. Mana dia dapat dana? Mana dia dapat dana? Di negeri yang mereka pegang pun negeri-negeri miskin. Bukan sikit tuan-tuan. We are talking about million. Mungkin puluhan juta. Tuan-tuan tengok dia punya social media. Cara dia orang bayar social media. Tengok mana social media dia orang sekarang. Mana social media PAS sekarang? Yang dulu ratus ribu follower. Tak ada. All those are paid. Tuan-tuan nak dapat ratus ribu view, tak ada masalah. All those are paid. Live saya TikTok malam ni 1.3K. Yang ni saya tak bayar. Tapi kalau saya nak letak jadi 10K tetap malam pun boleh. Saya bayar je. Ini bukan susah nak naikkan ni. Boleh bayar. Kan? Saya boleh bayar. Tapi saya tak ada duit lah nak bayar. Siapa sponsor kita? Kerajaan tak sponsor saya. Kan? Tak ada orang, tak ada tycoon yang sponsor saya. Tetapi ada orang sponsor. Kan? Jadi kita kena ingat keadaan ini tuan-tuan. Kita kena ingat yang sekarang ini berlaku. Kenapa Zuraidah tiba-tiba muncul sekarang ini? Kenapa PAS tiba-tiba memanggil Mahathir? Yang semua ni kita kena lihat. And they are hoping dana yang Mahathir ada boleh digunakan untuk mereka. Tetapi ni saya nak cerita lah tuan-tuan. Ni saya nak bagi tahulah. Mahathir tak ada dana tu. Ni saya bagi tahu cerita pada orang PAS awal-awal lah Mahathir tak ada dana tu. Korang kena scam je. Mahathir tak ada duit. Tak, saya bukan kata Mahathir tak ada duit. Saya tak kata Mahathir tak ada duit-duit tersebut. Saya bukan kata demikian.
Cuma saya kata, dia tak ada cara nak bawa masuk duit tu ke dalam negara kita. Tapi PAS dah kena scam. So, sebilangan PAS yang tak setuju ni dah kata pada pimpinan, kita dah kena scam. Kau nak percaya ke pada Mahathir ni? Mahathir pernah scam Pakatan Harapan. Pernah scam Bersatu. Kau nak Bersatu pun tak percaya pada Mahathir dah sekarang. Tiba-tiba PAS nak percaya. Cerita yang dia bawa, tuan-tuan. Tun Mahathir ni satu benda yang dia pandai bercerita. Macam saya juga lah. Dia pandai jual minyak, tuan-tuan. Kan? Dia pandai jual minyak. Baik. Sebab itu, kan, kenapa perlukan Tun Mahathir? Kan saya kata tadi, dana. Kan? Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri mengaku Kelantan dan Terengganu adalah negeri miskin. Kita baca. Perlu pelan pembangunan untuk negeri miskin, kata Tuan Ibrahim. Kerajaan digesa menyediakan pelan pembangunan khusus untuk negeri yang saban tahun dikatakan sebagai termiskin, kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Menurutnya, dalam setiap pembentangan belanjawan persekutuan, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak sering dilabel kategori terbabit. Yang ini saya nak betulkan. Okey? Yang ini saya Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan dilabelkan mempunyai penduduk miskin dan miskin tegah paling ramai dalam Malaysia. Betul. Yang itu betul. Tetapi bukan negeri paling miskin. Namun begitu, Kelantan dan Terengganu dilabelkan antara negeri yang miskin. Dia ada dua. Satu negeri yang miskin, satu negeri yang mempunyai miskin dan penduduk yang miskin tegah paling ramai. Sabah dan Sarawak bukan negeri miskin. Okey, saya ulang. Sabah dan Sarawak daripada segi GDP, Sabah nombor 8, Sarawak kedudukan nombor kadang 5, kadang 6. Bukan negeri miskin. Tetapi dua negeri ini dicampur Kelantan dan Terengganu mempunyai miskin dan miskin tegah paling ramai. Itu daripada segi penduduk. Daripada segi negeri, ya, Kelantan, Terengganu adalah negeri miskin. Okey? Kita kena settle yang tu dulu. Now, bila Tuan Ibrahim Tuan Man mengakui sendiri bahawa Kelantan dan Terengganu adalah negeri miskin, di sini yang bawa kepada earlier story saya tadi. Cerita yang awal saya tadi berkenaan dengan kenapa mereka memerlukan Tun Mahathir. Malah mereka terpaksa melantik Tun Mahathir untuk menjadi penasihat ekonomi mereka. Malah beberapa hari yang lepas, mungkin minggu lepas kot, saya dedahkan Kelantan terpaksa berjumpa dengan Singapura untuk membentuk kerjasama dengan Singapura bagi nak menyelamatkan negeri-negeri tersebut. Why? Point dia macam ni. PAS tidak ada formula untuk nak selamatkan negeri-negeri tersebut daripada kemiskinan. Dia tidak ada formula. Now, formula yang mereka nak kena implement akan melanggar prinsip mereka. Bukan prinsip Islam, prinsip mereka. Saya bagi contoh pelancongan. Datuk Tiong, Menteri Pelancongan sendiri kata kenapa Litua di Langkawi itu tak lalu Langkawi. Nama pun Litua di Langkawi tapi tak lalu Langkawi. Kenapa? Bila orang PAS tanya, kenapa? Dia salahkan DAP, salahkan Menteri Belia dan Sukan. Kenapa tak lalu dekat Langkawi? Kemudian Menteri Belia dan Sukan Hana Yuh kata itu bukan kami, itu pelancongan. So bila ditanya pelancongan, Datuk Tiong kata apa? Sebab Kedah dia kata menghalang pelancong-pelancong ini nak pakai pakaian dia orang. Pakai pendek tak boleh. Ya, pakai pakaian pelancong-pelancong lah. Sehingga dia orang rasa tak berminat untuk pergi nak melancong di Langkawi. Sehingga baru-baru ini Terengganu, tuan-tuan, dia orang terpaksa bahaskan dalam Dewan Undangan Negeri. Nak benar ke tidak pelancong menjolok mata? Akhirnya, Exco ataupun Kerajaan Negeri Terengganu mengeluarkan dalam kenyataan mereka bahawa pelancong asing yang nak berbikini dibenarkan berbikini di pantai Terengganu. Ni tuan-tuan boleh Google kalau nak cari. Sekarang Terengganu sudah membenarkan pelancong berbikini di negeri mereka. Saya kata tadi, mereka terpaksa, kalau mereka nak jadi negeri sebagaimana yang disebut tadi, dia terpaksa mengubahkan prinsip PAS. Ini bukan prinsip Islam. Islam tak pernah memaksa orang bukan Islam yang even orang Islam sekalipun, cara berpakaian tak pernah paksa. Itu saya kata, itu cara PAS. Itu cara Taliban. Itu bukan cara Islam. Islam tak pernah paksa. Islam kata, tundukkan pandangan kamu. Orang nak berpakaian macam mana, terpulang pada mereka selagi tidak melanggar undang-undang. Nak buat macam mana pakaian, terpulang kepada mereka. Kamu yang tengok tu, kamu kena tunduk. Bukan pergi marah dia.
Ada orang tak setuju dengan kenyataan saya ni. Tak apalah, tak setuju tak ada masalah. Tetapi itu yang Islam ajar. Masalahnya kita nak jadi polis moral, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak cerita macam ni. Ni Islam ajar, apa yang manusia lain nak lakukan dalam kehidupan peribadi mereka, itu adalah hak mereka. Itu terpulang pada hak mereka. Tanggungjawab kita, kita boleh menyampaikan dakwah kita. Kita boleh cerita, maksudnya kita boleh bagi tahu. Bagi tahu ini tentang Islam macam ni, tentang hukum macam ni, sebagainya. Kita boleh cerita. Tetapi apa dia buat pada kehidupan peribadi dia, itu terpulang kepada dia. Malah kalau kita tengok Umar Al-Khattab sendiri, pernah, ni tuan-tuan siapa yang mengaji ni, dia tahu hadis ni. Bukan hadis, dia cerita ni. Dia pernah, tiba-tiba Umar Al-Khattab nampak seorang lelaki masuk ke rumah seorang wanita. Kemudian dia mengintai. Mengintai, dia nampaklah pasangan itu telah di dalam rumah tersebut. Kemudian dia tangkap. Setelah ditangkap, orang yang melakukan, dan orang tu orang Islam, dia cakap dengan Umar, aku buat satu kesalahan, tapi kamu buat dua kesalahan. Dan salah satu kesalahannya ialah ngintai rumah orang, peribadi orang. Islam, kita ada public rights. Dalam masa yang sama, kita ada private rights. Private rights, Islam jaga. Private rights, Islam jaga. Selagi mana tidak menyalahi undang-undang dalam negeri itu, maka private rights, Islam jaga. Nah, macam saya selalu kata, apa yang dalam undang-undang tidak semestinya dalam agama. Dan apa yang moral tidak semestinya itu undang-undang. Itu memang common. Poinnya sekarang ini, tuan-tuan, adalah diorang nak jadi polis kepada moral. Nah, balik kepada cerita tadi. Sebab itu saya kata negeri Kelantan. Kelantan mempunyai pantai, Terengganu ada pulau dan pantai yang sangat cantik. Kalau mereka nak maju selain daripada kebergantungan kepada petroleum, pelanconganlah tempat Kelantan dan Terengganu. Kelantan, Terengganu, Kelantan terutama sempadan dengan Thailand. It's a center. Makanan ni, tuan-tuan. Saya boleh makan makanan Kelantan, tuan-tuan. Terengganu saya kurang sikit sebab dia terlalu manis. Kelantan dia juga yang manis. Tapi bagi saya Kelantan ni dia ada potensi. Tapi banyak yang telah dibuang daripada segi potensi sebab ajaran PAS itu. So dia nak keluar daripada itu sekarang ini sehingga kan Terengganu kata, kita sekarang dia dah boleh. Pelancong dah boleh. Dah pakai bikini. Kan? Tak apalah, itu hak mereka, betul lah tu. Tapi poinnya dia kena kompromi lah. So dia nak timbang, dia nak suruh kerajaan sekarang ini tangani. Tak, kerajaan tak patut tangani negeri-negeri miskin seperti Kelantan dan Terengganu. Kalau nak kerajaan yang take over masalah kamu, dan lantiklah kita sebagai sebagai ahli Dewan Undangan negeri tersebut. Kenapa pula tiba-tiba Anwar Ibrahim nak pergi selesaikan masalah di dalam negeri Kelantan dan Terengganu? Kemiskinan. Nak selesaikan, adun tu dia kena selesaikan. Kita parlimen, kita boleh tengok dari segi parlimen, dari segi keseluruhan. Negeri itu adalah masalah ahli Dewan Undangan Negeri. So, bila rakyat Kelantan dan rakyat Terengganu pilih PAS dalam pilihan raya yang lepas untuk memerintah, sehingga sekarang ni Tuan Ibrahim Tuan Man mengakui sendiri kegagalan mereka nak menangani isu negeri mereka, negeri miskin. Maka yang salah bukannya, tuan-tuan, saya nak bagi tahu, yang salah bukan Tuan Ibrahim Tuan Man dah. Yang salah adalah pengundi Kelantan dan Terengganu lah. Yang kamu pergi undi orang yang tak boleh buat kerja tu, kenapa? Itu salah anda lah kan. Yang tak mengundi tu terbaik lah. Yang mengundi lah saya salahkan. It's your choice. Hadaplah the next 4 years ini kan. Kita dah bagi pilihan. It's up to you. Nak cerita bodoh tak bodoh ni, tuan-tuan. Saya nak cerita bodoh tak bodoh lah. Saya nak cerita bodoh tak bodoh. Tuan, cerita pasal ni lah kejap. Alright. Ni cerita bodoh tak bodoh lah. Ya. Saya tertarik dengan Tuan Ibrahim Tuan Man sebab tadi dia orang ada muktamar kan. Okey. Ni. Alamak. Okey. Tanda kiamat. 18 kerusi jadi kerajaan. Banyak kerusi jadi pembangkang. Tanda kiamat, tuan-tuan. Aduh, ya Tuan Ibrahim. Tanda kiamat lama. Bila pas je tanda kiamat
Tuan Ibrahim, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mengimbau sejarah panjang perjuangan Parti INU sebelum mengecap kemenangan dalam beberapa tahun ini. Kemenangan Okey, kat mana dia menang saya pun tak tahu. Antaranya dia memberitahu muktamar pernah diadakan di sebuah banglo di Johor dengan pemimpinnya hadir bersila. Tuan Ibrahim berkata demikian kita menyampaikan ucapan perasmian muktamar pemuda ke-64. Sementara itu Tuan Ibrahim juga sempat berseluruh mengenai kedudukan PAS dalam politik negara. Kan? Hari ini kita mencapai kemenangan walaupun tidak menerajui negara. Waktu kita ada 18 kerusi, kita jadi kerajaan. Waktu kita berada di kerusi yang besar, kita jadi pembangkang. Ini antara tanda-tanda hampir kiamat. Kiasnya sambil tersenyum. Patut waktu kita banyak kerusi, kita duduk dalam kerajaan. Tuan-tuan Ibrahim Tuan Man, itu bukan tanda kiamat. Itu tanda bodoh namanya. Itu bukan tanda kiamat. Itu tanda bodoh namanya. Dia kata, kita sekarang ini, patutnya waktu kita banyak kerusi, kita duduk dalam kerajaan. Kat mana yang banyak kerusi PAS ni? Kat mana yang banyak kerusi PAS? Dan yang tak nak duduk dalam kerajaan tu kamu. Kamu di-offer bersama dengan Pakatan Harapan dahulu untuk duduk di dalam kerajaan sekarang ini. Kamu yang menolak. Kamu yang menolak. Malah sekarang ini, Taqiyuddin mengatakan. Taqiyuddin sendiri kata. PAS tak terima sertai kerajaan, kata Taqiyuddin. PAS tak terima tawaran sertai kerajaan. PAS tidak menerima sebarang tawaran untuk menyari kerajaan pimpinan Perdana Menteri, kata Susah Agung Taqiyuddin. Tawaran itu terbuka kepada Time Magazine, tetapi ia belum terima apa-apa tawaran, katanya. Nah, saya nak cerita pada itu lain kali baca dulu Time Magazine tu. Anwar Ibrahim kata, dia pernah tawarkan dan terbuka kalau sekiranya PAS nak masuk. Itu jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan dia kata baru nak tawar. Bukan. Dah pernah tawarkan pun. Bila? 2 peristiwa. Satu, masa yang di Pertuan Agong tu lah. Masa yang di Pertuan Agong tawarkan membentuk kerajaan perpaduan, PAS Perikatan Nasional Bersatu tolak. Kan masa tu ingat tak yang Haji Hadi kata, cukup jumlah. Masa tu lah. Yang kedua, apabila ada wakil PAS sendiri datang berjumpa dengan UMNO. Berjumpa dengan UMNO untuk berbincang. Wakil UMNO lah, bukan UMNO. Wakil UMNO berbincang. Tawaran itu sudah ada. Jangan Taqiyuddin kata dia tak tahu. Kan? Walaupun dia tidak terlibat secara direct, jangan dia kata tidak tahu. Tawaran itu pernah di-extendkan kepada PAS. Tetapi PAS kata tak nak. Tak, of course lah. Depan perwakilan, bila cerita tu dah pecah, dia katalah tak tahu, tak ada dan sebagainya. Of course. Dan ini membawa saya kepada kenapa pembangkang tak kompeten, tuan-tuan. Saya bagi contoh, tuan-tuan, kenapa pembangkang tak kompeten. Okay. Ahli Parlimen PN daripada PAS bidas keputusan Putrajaya jadikan electric vehicle EV kenderaan rasmi. Kuala Lumpur, seorang ahli parlimen pembangkang daripada PAS membidas keputusan kerajaan menggunakan kenderaan elektrik sebagai kenderaan rasmi ketika ekonomi negara tidak menentu. Dalam keadaan ekonomi tak menentu, kerajaan boleh umum pula beli EV, sedangkan rakyat hanya dapat bantuan BTR. Walhal Velfire sedia ada berusia setahun lebih, kata Abdul Latif, PN Kuala Krai dalam perbahasan. Now, saya nak cerita pada yang memutuskan untuk beli EV ni bukan kerajaan ini. Saya ulang balik. Yang memutuskan untuk beli electric vehicle ini bukan kerajaan ini. Kerajaan ini melaksanakan saja berdasarkan pelan yang sudah dikaji oleh siapa, tuan-tuan? Oleh Tuan Ibrahim Tuan Man pada tahun 2020. Tuan Ibrahim Tuan Man yang kata. Okey, saya bawa. Ini berita tahun 2020. Dokumen pelan kenderaan elektrik bakal dimuktamadkan. Adakah pada masa ini ekonomi negara sudah pulih? Putrajaya, ini tarikh bila, tuan-tuan? Kita tengok tarikh ini 2021. Sorry, minta maaf, salah tadi, 2021. Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA sedang memuktamadkan dokumen pelan kenderaan elektrik yang dijangka dapat disiapkan dalam tempoh suku tahun pertama. Menterinya Tuan Ibrahim berkata, pelan tersebut bakal meliputi semua jenis motosikal kenderaan bersedan, taksi dan kenderaan berat seluruh negara. Okey. So, daripada kenderaan ini, inisiatif antara 10 strategi untuk usaha pengurangan pelepasan gas rumah hijau untuk sektor pengangkutan dan galakan mobiliti aktif. Ia antara laporan kemas Dui Tahunan ketiga Malaysia untuk Konvensyen Kerangka Perubahan Iklim-Iklim Bersatu UNFCCC dan pengukuhan takbir urus negara.
Laporan itulah dibentangkan. Dan akhirnya berdasarkan kepada laporan ini, pada tahun 2022, Kerajaan Perikatan Nasional di bawah Tuan Ibrahim Tuan Man yang juga adalah Menteri Kasar pada waktu itu telah memutuskan apa tuan-tuan? Telah memutuskan untuk membeli kereta electrical vehicle bermula tahun hadapan. Kita dengar. Mulai tahun depan kita semua procurement kerajaan akan bergerak ke arah kereta elektrik. Tahun depan Lepas PRU lah. berapa kos dia tu sih? Dia tak ada secara detail ni saya tak sebab sekarang ni oleh kerana dia tak banyak lagi, kosnya agak tinggi. Tetapi bila pengguna tu lebih ramai, kos kereta nak akan murah. Isu kita ialah charging station. Okey. Dengar Dia sendiri kata 25 kali ganda. iklan. Kerajaan telah buat keputusan menjelang tahun depan ni semua kenderaan resmi kerajaan akan tukar kepada kenderaan listrik EV. Mulai tahun depan, tahun ni lah. Ini tahun 2022. Pengumuman tu masa dia jadi Menteri Kasar Alam Sekitar. Tuan Ibrahim Tuan Man umumkan tahun hadapan akan tukar kepada EV. So berdasarkan pelan tersebut, kerajaan sekarang follow pelan tersebut. Kenapa tak boleh cancel is? Procurement dah lalu, dah diluluskan, dah jalan. Dan berdasarkan pelan tersebut, itu adalah salah satu cara kerajaan, ialah kerajaan nak galakkan EV, kerajaan setujulah. Tapi poinnya adalah tuan-tuan, yang setuju dengan, yang mencadangkan, yang membentangkan, yang meluluskan itu adalah kerajaan sebelum ini. Itu Tuan Ibrahim Tuan Man tadi. Itu yang pertama. Kan? Yang kedua, dia kata, oh sekarang ini keadaan ekonomi tidak menentu. Masa tahun 2021, masa dia dibentangkan, masa tu ekonomi menentu ke? Masa tu ekonomi menentu ke? Kan? Dah kena pelangkung kepala sendiri. Tu saya kata tadi tuan-tuan. Bukannya tanda kiamat. Itu tanda bodoh namanya. Itu bukan tanda kiamat. Itu tanda bodoh namanya. Aduh. Yai. Sedih tuan-tuan. Entahlah. Okay. Sebelum saya pergi kepada politik yang lebih dahsyat pas pergi bantai bersatu. Right. Ni saya kata usaha kerajaan lah. Untuk nak orang kata maksimumkan pengeluaran nak jadikan surplus dalam 2 tahun lagi. Ini Anwar pernah buat dahulu. Bagi budak-budak yang baru nak up, dia tak tahu ni. Majlis Kerajaan dihadkan bagi program benar-benar perlu KSN. Bagi memastikan perbelanjaan kerajaan dibuat secara optimum, penganjuran acara, majlis keramaian rasmi, kerajaan, mesyuarat, seminar dan bengkel dihadkan bagi program yang benar-benar perlu sahaja. Perkara ini dinyatakan dalam surat edaran awal Arahan Kawalan Perbelanjaan Awam kepada semua ketua setiausaha kementerian dan ketua jabatan agensi kerajaan bertarikh 18 Oktober 2023. Perkara yang sama ini pernah dilakukan sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1991-92. Sebab apa? Sebab bapa saya cakap. Bapa saya pegawai kerajaan, walaupun pegawai kerajaan paling rendah, level rendah, tetapi dia yang cerita. Masa Anwar jadi Perdana Menteri dan dialah yang memperkenalkan Anwar Ibrahim kepada saya. Dia mengatakan bahawa arahan pada waktu itu perkeliling adalah kerajaan dulu kerajaan ni kalau mesyuarat je makannya gila-gilanya mahal makan. Bila naik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Keuangan, antara perkara pertama ialah kalau nak mesyuarat, kalau makan pun kuih je. Sebab itu kerajaan pada masa itu terkenal kepada kuih seri muka dan juga mihun. Dia ada pilihan mihun, kuih seri muka. Tak boleh lebih. Kalau dulu, kerajaan ni tuan-tuan, kerajaan dulu lah kalau kita nak cerita zaman dulu dan saya tak tahulah zaman lepas tu. Kalau mesyuarat saja, 6 kali mesyuarat, 6 kali makan. 10 kali mesyuarat, 10 kali makan. 10 order yang berbeza. Sebab apa? Dapat projek. Ni Anwar Ibrahim kata, no. Yang membazir, kita potong, kita caras, kita cantas. Sebab itu dalam bajet kali ini, kalau kita lihat, yang tertinggi, bajet. Tetapi, kos untuk pengurusan rendah. Datuk Seri Anwar Ibrahim rendahkan kos pengurusan. Gaji wajib bayar lah. Yang mana hutang wajib bayar. Yang mana sewa nak kena bayar ataupun mana-mana bayaran boleh bayar, itu kena bayar. Tetapi yang mana boleh potong, dia potong. Tetapi dia tingkatkan perbelanjaan dekat subsidi, dia tingkatkan perbelanjaan dekat
bantuan rakyat, dia juga tingkatkan kepada pembangunan. Ini Anwar Ibrahim kalau kau nak tahu. Jadi yang kena ikat perut pegawai kerajaan. Tapi is bonus tu, dia akan ada gubahan kepada gaji. Gaji tu kena terima. Tetapi benda lain nak kena potong yang tak perlu. Contohnya mesyuarat sampai nak pergi overseas mesyuarat. Buat apa? Jangan kata tak ada. Ada mesyuarat sampai ke overseas. Wah, paling kurang kalau yang itu pegawai atasan. Yang bawah pergi mana? Kita kena mesyuarat kat mana? Langkawi. Kat mana nak mesyuarat? Kita pergi Sabah. Kita pergi Sarawak. Padahal nak mesyuarat biasa je pun. Bukan semua. Ada. Tak tahulah sekarang ni masih ada ke tidak. Tapi itu berlaku. Baik. Saya nak bawa ni cerita tuan-tuan. Sebelum saya uraikan pasal ringgit Malaysia ni. PAS salahkan bersatu. Tuan Ibrahim terkejut PAS tak tawan Selangor pada PRN. Kegagalan Perikatan Nasional menawan Selangor pada pilihan raya negeri Ogos lalu mengejutkan PAS. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim berkata, ini kerana sasaran awal pihaknya adalah PN akan dapat menawan Selangor. Sekaligus memerintah negeri termaju di Malaysia itu. Kita pun terkejut sebab kenapa kita tak boleh merintah Selangor? Sasaran awal memang kita akan memerintah Selangor, Pahang dan Perak. Sebenarnya dalam strategi kita mampu tawan 3 negeri ini katanya. Ahli Parlimen Kubang Kedah itu berkata demikian, mengulas penganjuran muktamar di Shah Alam yang dilihat sebagai fokus utama PN untuk menawan Selangor. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata, penganjuran muktamar di Selangor adalah sebagai penghargaan atas pencapaian PN di Selangor pada PRN lalu. Muktamar pada kali ini kita buat di Selangor kerana penghargaan kita kepada Selangor telah mencapai pencapaian cemerlang, baru-baru ini menyumbang 11 kerusi. Keduanya, kebetulan kita sedang bersidang di Parlimen dan muktamar kali ini muktamar pemilihan parti. Biasanya, kita buat keputusan pemilihan ini diadakan di negeri yang bebas lah. Biasa sama ada di Selangor ataupun wilayah. Dan saya rasa itu akan menambahkan semangat khususnya ahli-ahli. Pada PRN yang berlangsung Ogos lalu, PN menguasai 22 kerusi. Kan? PH dan BN memenangi 34 kerusi dan kekal mentadbir Selangor. Walaupun tewas, PN menunjukkan peningkatan ketara di kawasan utara Selangor dan berjaya menafikan penguasaan 2/3. Baik. Pertama sekali, kenapa PAS mula-mula PAS rasa terkejut? Tuan-tuan kena faham. Kelantan, Terengganu, Kedah diserahkan kepada PAS untuk ambil alih negeri tersebut, nak kekalkan. Sementara Negeri Sembilan, Penang dan juga Selangor diserahkan kepada Bersatu. Of course, kerjasama dengan PAS tetapi Bersatu. Malah Bersatu dah namakan bakal calon menteri besar kalau menang di Selangor. Dah namakan So Bersatu yang sepatutnya lead the pack untuk memenangi. Tapi sebaliknya mereka hanya berjaya menang 22. Dia kata saya terkejut. Dia bukan masalah terkejut tuan-tuan. Terkejut yang pertama kerana dana yang sudah diserahkan, dia diletakkan, yang sudah di spend di Selangor itu jumlah yang banyak. Saya ada beberapa data yang saya dapat. Satu video untuk iklan di Facebook saja, mereka spend puluhan ribu untuk satu video. Satu video puluhan ribu dia spend untuk iklan satu video. Sedangkan dia ada banyak video di Selangor sahaja. Sebab itu tak terkejut kalau dia spend untuk iklan juta. Dan kita tahu dia telah melantik company yang memang orang kata specialize dalam social media untuk nak uruskan benda ini. But fine. Dan yang kena take over benda itu adalah Bersatu. Isunya sekarang ini, mereka PAS sendiri menyalahkan Bersatu kerana gagal untuk menawan negeri Selangor. Dana dah dikeluarkan, jentera dah digerakkan, tapi mereka tak berjaya. Diorang tak berjaya nak pergi ambil. Dan menang pun, banyak bilangan kerusi yang menang dalam kadar yang sedikit. Maksudnya tak jauh beza. Walaupun spend so much, tetapi mereka tak berjaya nak mengambil negeri Selangor berbanding dengan Pakatan Harapan di negeri Selangor, tuan-tuan. Saya tahulah, saya ni penerangan. Kami tahulah berapa banyak kami spend. Tak melibatkan juta lah kita kata kepada iklan. Iklan, iyalah mungkin ada yang lain-lain dan sebagainya tu mungkin. Dana bendera, baju semua mungkin ambil juta. Tetapi kepada iklan tak bawa juta lah, saya tahulah saya dalam penerangan. Dia berbeza dengan apa yang dah dispend oleh Perikatan Nasional. That's why dia terkejut. Dan sekarang ini, mereka membawa poin saya awal tadi, hilang keyakinan kepada Bersatu. Terutama dalam isu perkara yang menyentuh nak menang in the next election. And that is why it is important untuk kita faham, dia nak buat dekat Selangor ni, dia nak kena nampak, dia kena uruskan dengan strategi baru. Kan? Kena uruskan dengan strategi baru. Okay.
Habis kat situ. Baik. Akhir sekali saya nak menyentuh soal ringgit, tuan-tuan. Mula saya malas nak sentuh soal ni, saya ingatkan semua orang faham. Tapi nampaknya ada juga walaupun pusing benda ni. Tak apalah. Mereka nak sangat kita cerita hal ringgit, kita cerita hal ringgit. Baik, betul. Ringgit jatuh ke tahap yang paling rendah dalam tempoh 20 lebih tahun, dalam tempoh 25 tahun. Okey, ringgit jatuh ke tahap yang terendah berbanding dolar dalam 25 tahun. Ringgit dibuka lemah berbanding dolar Amerika dan jatuh ke paras terendah dalam tempoh 25 tahun. Pada jam 9 pagi tadi, mata wang tempatan menyusut pada nilai 4.76 berbanding USD. Penutupan Rabu pada 4.74. Ini adalah paras terendah sejak krisis keuangan 1997. Menurut laporan Bloomberg, prestasi hamba ringgit juga sejajar dengan penurunan mata wang Asia lain di tengah-tengah jangkaan bahawa Central Bank Reserve Persekutuan akan mengekalkan kadar faedah lebih tinggi. Ini menyebabkan pulangan pembendaraan Amerika Syarikat mencecah paras tertinggi dalam 16 tahun sejak 1997. Hasil pembendaraan Amerika Syarikat 10 tahun melonjak kepada 4.91%. Ia sekaligus menunjukkan bahawa premium inflasi sedang meningkat. Ia adalah prestasi seburuk di Asia tahun ini setelah yen, kata perkhidmatan berita keuangan itu. Yen lebih teruk daripada MYR, Malaysia Ringgit. Sementara itu, Ketua Ekonomi Keuangan Sosial Dato' Muhammad Afzan Abdul Rashid memberitahu menama kebimbangan utama dalam pasaran kini ialah konflik Palestin-Israel. Sokongan tidak berbelah bagi kepada Presiden AS untuk Israel berpotensi memanjangkan konflik dalam keadaan sedemikian. Dolar berkemungkinan menjadi penerima manfaat utama memandangkan statusnya sebagai tempat selamat, katanya. Baik. Saya nak ulas benda ni, tuan-tuan. Nampak? Kegagalan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini. Sehingga kita punya Malaysian Ringgit jatuh ke tahap yang paling rendah sekarang ini. Tuan-tuan, nampak tadi saya dengar satu Wan Saiful Wanjan katakan Anwar Ibrahim patut ditukar kepada Perdana Menteri lain. Tuan-tuan, saya nak cerita. Kalau PN memerintah ni bukan RM4.77, saya percaya dia akan jadi RM5. Kenapa? Baik, kita tengok. Ini adalah tahun 2022 di mana PN memerintah. Ringgit jatuh ke tahap terendah dalam sejarah 3 November 2022, setahun yang lalu. Ringgit ditutup pada paras terendah berbanding USD pada Khamis berikutan sentimen rendah dalam persekitaran dolar yang kukuh, kata penganalisa. Pada 6 petang, mata wang merosot kepada 4.74 berbanding 4.73 pada hari Rabu. Now, 4.74 okey lah, lagi tinggi daripada 4.77, kata mereka. Baik, kalau begitu kita tengok berapakah jumlah interest. Okey, dia macam ni. Kenapa dulu? Sebelum kita tengok jumlah interest. Now, alasan sebab yang berlaku November tahun 2022, kejatuhan ringgit pada 2022 dan kejatuhan ringgit pada tahun 2023, November setahun yang lepas, adalah sama. Apa dia? Dia banyak faktor. Tapi yang paling utama yang menyebabkan kejatuhan itu bukan sebab ekonomi kita lemah, bukan sebab benda-benda lain pada waktu sekarang ini disebabkan oleh interest di Amerika. Kadar inflasi, bukan interest, kadar inflasi di Amerika meningkat menyebabkan kerajaan Federal Reserve menaikkan interest. Interest tu apa? Kalau kat Malaysia OPR lah, overnight policy rate. So salah satu cara kalau kita nak tingkatkan juga, maksudnya kita nak lawan balik, kita naikkan OPR lah. Mungkin naikkan kepada 0.35 macam tu. Tapi yang terkesan rakyat. Sorry, bukan 0.35, 3 sekarang ni 3 kan? 3. Mungkin naikkan 3.5 ke? Sekarang ni 3.0. Boleh nak naikkan. Tetapi bolehkah kita bersaing dengan USD? Itu persoalan dia. Dalam pada kita naik, pelabur tak datang tetapi harga barang naik. Apa orang kata, bayaran loan naik. Kita jadi masalah. Namun begitu, okey, disebabkan oleh tahun 2020, adakah interest juga naik? Ya. Tapi tahun 2022, interest yang di US pun naik, pada waktu itu naik, tetapi keadaan ekonomi kita juga lemah pada waktu itu. Sekarang ini interest naik, tetapi keadaan ekonomi kita mengukuh sedikit berbanding tahun 2022. Apa buktinya? Baik, ini buktinya. Interest rate pada tahun 2022, November 2022, tuan-tuan tengok kat sini, adalah 3.75 ke 4%. Ini Federal Fund Rate pada tahun November 2022. Ini adalah yang berlaku pada tahun 2023, 5.5
hingga 5.75. Tuan-tuan nampak comparison? Tuan-tuan nampak tak comparison dia? 2022, interest rate sehingga 4%. Pada waktu itu mata wang kita berapa tadi? RM4.74. Sekarang ini interest 5.5 ke 5.75, naik 1% lagi tinggi daripada 2022. Berapa mata wang? 4.77. Kenapa mata wang tu tak selari dengan interest rate? Sepatutnya mungkin 4.8, 4.9. Itu saya kata tadi. Pada tahun 2022, dua faktor utama yang menyebabkan mata wang kita tidak turun 4.7374 pada waktu itu. Yang pertama, interest rate Amerika telah naik kan. Yang kedua, kelemahan ekonomi pada waktu itu. Namun begitu tahun 2023, kita naik sikit je. 4.77, 0.03% naik. 0.03 naik berbanding setahun yang lalu. Kerana apa? Walaupun interest tu lebih tinggi daripada 2022, tetapi pengukuhan ekonomi kita berjaya menyekat dia naik lebih tinggi daripada sepatutnya. Sebab itulah saya kata, kalau sekiranya PN memerintah sekarang ini, lagi teruk mata wang kita, tuan-tuan. So, kita boleh buat apa? Buat masa ini, kita boleh bertahan dahulu and hoping yang interest rate, inflasi di US menurun dan dia boleh turunkan reserve dan kita boleh tingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah mengumumkan. Mengumumkan apa? Bahawa kita nak buat Asian Monetary Fund kita sendiri. Asian Monetary Fund kita sendiri. And hopefully dengan Asian Monetary Fund itu sendiri dan kita berdagang dengan mata wang tempatan, kita hilang kebergantungan kita kepada USD. Dan kita kena buat macam Singapura. Dan kita going towards that. Di mana Singapura, kalau tuan-tuan tengok mata wang, pergerakan mata wang, Singapura dengan USD kosong changes. Kosong perubahan dia. Kosong. Tak ada perubahan. Sebab Singapura tak bergantung kepada USD. Dia letak dalam basket. Dia ada satu, dia punya bakul, semua mata wang dekat situ dan dia selaraskan. Kita moving towards that di bawah kerajaan PMX. Ya, tuan-tuan. Ya, itulah dia. So, kita harap insya-Allah perkara ini kita perbaiki dengan lebih baik, insya-Allah. Saya kata bagi peluang. Dan Anwar serta kepimpinan yang ada sekarang ini, insya-Allah akan berjaya membawa kepada perubahan yang lebih besar. Kita Pertubuhan Pemangkasan Wanita dan Keluarga Putrajaya di bawah akaun di bawah ini, kita masih lagi membuka tabung kepada Ustaz Wan Ji. Alhamdulillah, tabung yang pertama itu kita dah serahkan kepada Ustaz Wan Ji, bukan setakat kepada bukan ustaz lah, kepada isteri beliau untuk keluarga beliau, dan insya-Allah bulan depan kita bagi lagi dan kita bagi setiap bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bagi kepada peguam beliau. Saudara Saiful Izham telah dilantik jadi peguam Ustaz Wan Ji dan menurut beliau setiap minggu sejumlah makanan akan dihantar kepada Ustaz Wan Ji di penjara. Kan, sejumlah makanan, lawyer yang boleh hantar. Dia dua je boleh melawat, lawyer dengan apa orang kata, dengan keluarga. Jadi lawyer akan hantar setiap minggu makanan kepada Ustaz Wan Ji. So daripada segi bantuan tuan-tuan ni, insya-Allah kita akan salurkan. So sekarang inilah 19 hari bulan, hujung bulan ni kita akan salurkan lagi kepada keluarga Ustaz Wan Ji dan kita akan bayar lawyer beliau, insya-Allah. Dan kita doakan usaha untuk nak keluarkan Ustaz Wan Ji sebelum maksudnya tak sampai habis 9 bulan, mungkin kita cuba keluarkan awal, itu berjaya. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Dan kalau tuan-tuan sudah membuat derma, bolehlah terus hantar resit ke nombor anak admin di bawah ini. Okey, terima kasih kepada semua. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat malam tuan-tuan. Teruskan berusaha, teruskan bagi penerangan. Terima kasih 192 orang yang share. Terima kasih 10k, 11k yang menonton kita pada malam ini. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.